Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak lihat bab 3 unit 3.5 iaitu menghasilkan misi, visi dan objektif bagi perniagaan tertentu. Jadi kita nak tanya ni, apakah faktor yang perlu dipertimbangkan untuk kita menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, jadi kita lihat kat sini ada 7. Okey, yang pertama ialah titik pulang modal. Jadi titik pulang modal, apa itu titik pulang modal? Iaitu bagaimana kita merancang dan nak tahu hasil yang kita peroleh ni adakah dapat membayar ataupun mengatasi kos yang kita tanggung, iaitu bila kita jual adakah kita dapat balik kos yang kita dah keluarkan. Okey. Baik, yang kedua ialah kita bercakap tentang grow ataupun pertumbuhan, mengembangkan perniagaan, iaitu adakah kita nak tambah cawangan atau kita nak besarkan perniagaan kita. Kemudian yang ketiga ialah pemaksimum keuntungan, iaitu matlamat kita memang nak untung. Okey, jadi kita dah ada sumber, dah ada bahan mentah, pekerja, teknologi dan kita sendiri adalah usahawan yang cekap. Jadi adakah kita mampu memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos. Okey. Baik, seterusnya kita akan lihat bagaimana daya saing kita dalam industri yang kita ceburi. Contohnya kita adalah industri menjual pakaian. Jadi adakah kita boleh mampu mengekalkan operasi perniagaan dalam industri pakaian yang kita ceburi, ya. Baik, seterusnya kita akan lihat share pasaran kita. Jadi berapa ramaikah orang yang membeli pakaian kita. Contoh kalau kita jual pakaian, berapa ramai pengguna yang membeli barang yang kita jual berbanding dengan pesaing kita. So sama ada barang ataupun perkhidmatan, kita nak tengok berapa ramaikah pengguna atau pembeli barang dan perkhidmatan kita. Seterusnya yang keenam ialah jualan, iaitu transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Mestilah ada win-win situation, iaitu memberi faedah kepada penjual dan pembeli. Kemudian kita nak sediakan perkhidmatan kepada pembeli, contohnya sekarang ni yang popular perkhidmatan jualan dalam talian, Shopee, Lazada dan sebagainya. Okey, jadi itulah faktor yang kita kena pertimbangkan. Jadi untuk menghafal ke-7 faktor ini, kita boleh cuba dengan teman papa pergi Pening jual durian syok, kan? Okey, jadi kita cuba tengok, iaitu teman itu ialah TPM, titik pulang modal. Kita ambil T saja. So TPM. Kemudian kita lihat papa itu adalah pertumbuhan. Bila kita dah tahu berapa banyakkah hasil yang kita akan peroleh, berapa banyakkah unit yang kita kena hasilkan, kita nak tengok ada grow ke tidak, papa. Okey, kita nak tengok ada grow ke tidak. Okey, pertumbuhan. Kemudian kita nak tengok adakah kita telah cuba mendapatkan keuntungan yang maksimum, pemaksimum untung. Kemudian kita nak tengok dari segi kita boleh menyediakan perkhidmatan, perkhidmatan atas talian contohnya. Okey, kemudian kita nak lihat pula sama ada kita ini boleh menjual barang dan perkhidmatan kita. Kemudian kita nak lihat adakah kita berdaya saing. Okey, daya saing durian dan syok ini adalah share pasaran. Okey, jadi teman papa pergi Pening jual durian syok weh. Okey, jadi harap ini membantu untuk anda menghafal faktor yang perlu dipertimbangkan untuk VMO. Okey, kita nak lihat hari ini tentang titik pulang modal. Okey, titik pulang modal tu apa? Titik pulang modal tu kalau secara bahasa mudah fahamnya ialah modal yang kita dah keluarkan tu kita dapat balik. Jadi apakah modal yang kita dah keluarkan? Kita dah keluarkan kos. Katalah kita dah keluarkan kos bernilai RM100. Jadi kita kena pastikan hasil jualan kita juga adalah RM100. Jadi saya nak tanya, jika harga jualan adalah RM5 seunit,
Okey, RM5 seunit. Berapakah saya kena jual? Berapakah saya kena jual untuk saya dapatkan semula semua kos saya RM100. Okey, kita lihat sini, jika harga RM5 ialah untuk satu unit, jadi kita nakkan RM100. So kita kena jual 20 unit, iaitu 100 bahagi 5. Okey, jadi kita perlu menjual 20 unit untuk kita dapatkan semula kos yang kita dah keluar, iaitu RM100. Jadi RM100 ni kita tak ada untung sebab hasil jualan pun 100, jumlah kos pun 100. Jadi kita tidak ada untung. Okey, untung tak ada dan kita pun tak rugi. So ini adalah titik pulang modal, iaitu kita nak tengok berapa banyakkah kuantiti yang kita kena jual supaya kita tidak mengalami kerugian dan kita juga memang tak ada untung. Yang penting kita tak rugi. Jadi bagaimana kita nak kira untung? Untung ialah hasil jualan tolak kos. Okey, jadi tadi kita lihat bagaimana kita dapatkan 20 unit tadi, okey, iaitu hasil jualan. Okey, hasil jualan dia berapa? Iaitu 20 unit darabkan dengan RM5 harga jual, tolakkan dengan kos iaitu RM100. Jadi kita dapat 100 tolak 100 iaitu kosong untung. Jadi untuk 20 unit tadi kita dapat kosong untung. Okey, bagaimana kalau kita tingkatkan 20 unit kepada 30 unit? Okey, 30 unit. Jadi harga jual 30 unit kali harga jual RM5 seunit. Okey, tolak 100. Jadi kita jual 30 darab 5, RM150 hasil jualan. Kos kita 100. Jadi untung kita adalah 50. Jadi ini bermakna kalau kita tingkatkan, tambahkan lagi 10. Daripada 20 kepada 30. Jadi yang kita tingkatkan jual 50 itu, kita jual pada harga RM5 kan? Jadi itulah keuntungan kita. Okey, iaitu daripada 100. Daripada 30 unit yang kita jual itu, 20 unit itu tidak ada untung sebab 20 kali 5 adalah 100. Yang untung ialah yang 10 unit. Iaitu bila ada ekstra 10 unit, kita jual RM5, kita dapat RM50 keuntungan. Iaitu ni tadi kita ada 100. 30 unit kita ada RM150. 30 kali 5 150. Jadi 100 itu adalah kos kita dan ekstra RM50 itu adalah untung kita. Sebab itu kita kata kita kena jual lebih daripada TPM untuk mendapatkan untung. Okey. Baik, seterusnya kita lihat apakah kegunaan TPM. Mengapa kita nak guna TPM? Satu, dia dapat membantu kita meramal kuantiti output untuk dapatkan keuntungan. Jadi kita dah tahu kita kena keluarkan kuantiti atau jual 20 unit untuk kita dapat mengatasi kos kita. Jadi kalau kita nak untung, kita tengoklah berapa kita nak untung. Kalau kita nak untung RM50, kita kena tambah lagi 10 unit sebab 10 unit kali RM5 adalah RM50. Jadi kita dah dapat agak lah. Jadi kalau kita keluarkan 20, tak ada untung. Tapi kalau kita keluar 30, kita ekstrakan 10, kita ada untung RM50. Kemudian jika harga jual berubah, jadi kita tadi tengok bahawa untuk mendapatkan untung ialah harga jual mesti lebih daripada kos. Jadi kalau harga jual itu semakin mahal, maknanya kita akan dapat untung lebih. Hasil jualan tolak kos. Jadi kalau hasil jualan tu tadi dapat RM150. Daripada 100 jadi RM150. Sedangkan kos hanya 100. So maknanya kita ada untung RM50. Dan jika harga jualan ini meningkat kepada 180 contohnya, jadi kos kita 100, maka untung kita akan 80. So kita nampak sini bahawa untung kita meningkat. Jadi kita dah dapat agak lah. Kalau kita ubah
ubah harga jualan, apa jadi dengan keuntungan kita. Baik, seterusnya kita tengok kos pula lah. Jadi untuk mengira untung tadi masih lagi hasil jualan tolak kos. Jadi kalau kos kita mahal, kalau kita hasil jualan kita 150, kalau kos kita tadi 100 kepada 120, so apa jadi? Kita hanya untung RM30 sahaja. Okey. Sedangkan asalnya tadi kalau RM150 hasil jualan, kita dapat untung RM50. Sekarang sudah menjadi RM30. Jadi untung sudah berkurang daripada 50 kepada 30 kerana hasil jualan masih sama 150 tetapi kos sudah meningkat. Okey, seterusnya dengan ini kita dapat menentukan margin keuntungan yang kita hendak tu berapa. Okey, kalau kita nak untung 50, okey, kita kena dapatkan hasil jualan sebanyak 150. Kita kena jual 30 unit. Okey, dalam RM50 tadi ni harga seunit ialah RM55. Jadi 50 bagi 5, kita kena ekstrakan 10 unit. Okey, kita nak berapa untung? Katalah kita nak 200 keuntungan. Okey, 100 adalah kos. Jadi lagi yang 100 itu kita kena jual berapa? Okey, kalau yang 100 kos ini, yang kos ni tadi kita kena jual 20 unit. Jadi kita kena jual lagi 20 unit untuk mendapatkan RM100. So all together kita kena jual 20 tambah 20. So kita kena jual 40 unit untuk mendapatkan RM100 dan RM100 RM200. Okey, jadi margin keuntungan kita yang RM100 yang kedua ni lah, yang 20 unit kali RM5. Okey. Jadi semasa kita mengira titik pulang modal ni, kita mengandaikan satu jenis produk saja yang dikeluarkan. Okay, kosnya adalah malar, iaitu samalah, keluarkan katalah satu tu RM5, dua RM10, tiga RM15, contoh pengiraan kos. Kemudian kos pula terbahagi kepada kos tetap dan kos berubah. Kos tetap contohnya ialah sewa kedai. Bulan ni 300, bulan depan pun 300. Tidaklah pula hari ni, bulan ni banyak cuti, maka sewanya turun. Tak ada kan? So itu maksudnya tetap. Baik, kos berubah ni contohnya kalau kita adalah berniaga karipap. So untuk membuat 20 unit karipap, katalah tepung. Okay, tepung yang kita gunakan tu contohlah 1 kilo. So kalau kita nak buat 50 unit, so tentulah tepung kita takkanlah 1 kilo kan, mestilah lebih daripada 1 kilo kan, entah 2 kilo ke 3 kilo ke, dan contoh dan sebagainya. So itu akan berubah mengikut berapa banyak unit yang kita hendak keluarkan. Okey, kemudian kita mengandaikan juga harga jualan dalam jual 50 ke, jual 100 ke, jual 200 ke, kita tetap akan menjualkannya contoh tadi dalam harga RM5 seunit. Kemudian kita mengandaikan kuantiti yang kita keluarkan tadi semuanya akan dijual sebab kita nak mengira keuntungan dengan mengandaikan semuanya sudah terjual. Jadi kita akan lihat lepas ni bagaimana menyediakan graf titik pulang modal. Sekian untuk kali ini.